Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Viral di TikTok baru-baru ini seorang Sami ataupun sekte membaca Al-Quran. Bukan setakat itu sahaja, dia juga mengucap 2 kalimah syahadah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiகள் நாயகம் sallallahu alaihi wasallam. Siapakah dia dan kenapa dia hafal ayat Al-Quran tapi masih lagi menjadi Sami kepada agamanya? InsyaAllah kita akan bahas dalam video kali ini. Jadi tengok video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sihat selalu dan dipermudahkan dalam segala urusan. Sebelum ini, viral mengenai wanita yang berpakaian seperti Hindu pergi ke kuil sambil menyebut Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana kita dah cerita pada video sebelum ini. Dan hari ini beredar pula video seorang Tok Sami yang agak berusia membaca ayat suci Al-Quran dengan lancar. Ayat yang dibaca itu adalah surah Al-Fatihah. Memang tidak dinafikan lagi yang sememangnya Sami ini dah hafal surah tersebut. Sebab daripada segi sebutan dan juga daripada segi kelancaran memang lancarlah. Cuma ya tajwid perlu diperbetulkan. Tapi agak baiklah Tok Sami tua boleh lagi baca sebaik itu. Dia bukan sahaja baca Al-Fatihah, malah dia juga boleh jelaskan kepada orang awam, kepada orang ramai maksud dan juga inti pati daripada surah Al-Fatihah tersebut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin என்று சொல்லியிருக்கிறார். அப்படியானால் என்ன பொருள் தெரியுமா? இய்யாக்க நஅ்புது வ இய்யாக்க நஸ்தஈன் என்ன அர்த்தம்? எல்லாம் வல்ல இறைவா உன்னையே வணங்குகிறேன். Dia menerangkan yang iyyaka na'budu hanyalah dia Tuhan yang disembah, serta dia syarah lagi dalam Islam penyembahan sebenarnya macam mana dan perlunya syahadah. Maka daripada situlah dia menyebut syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Dan dia juga mengatakan bahawa Tuhan hanyalah satu yang layak disembah. Menjadi persoalan apakah boleh untuk non-Muslim membaca ataupun menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Orang non-Muslim yang membaca Al-Quran dengan niat menghina, istihza ataupun bermain-main. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud. Isu ini disepakati oleh para alim ulama sebagai haram dan wajib dilarang. Adapun orang kafir yang membaca Al-Quran dengan tujuan mencari kebenaran dan mencari petunjuk adalah harus. Are you Muslim? No. You are not Muslim. No. But you can say wa alaikum assalam. Yes. What's your name? Maurice. If I say to you, can you recite Quran? What will you answer? Yes. What? Allahu Akbar. You can recite surah? Which yes. surah? Like which surah you memorize? Al-Ikhlas. What more? Al-Kawthar. What more? Wal-Asr. Al-Asr. What more? Al-Fatiha. Al-Fatiha. Yes. You memorize all these surah. Yes. You choose one. Ikhlas? Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله. الله أكبر brothers. الله أكبر. Unbelievable brothers. He's not Muslim, but he memorized surah from the Quran. How powerful is this, brothers and sisters? Why you memorize this surah and you are not Muslim yet? Because of my friends. Yo, MashaAllah. How old are you? 17. 17 years old. Yes. In the future, maybe you will convert to the Islam. Maybe. Inshallah, may Allah guide you to the Islam. Sebab Rasulullah pernah menghantar surat kepada Flavius Heraclius, seorang kaisar Bizantium yang berkuasa pada zaman kegemilangan Rom. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ayat dalam surat tersebut ialah Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillah wa rasulih ila Hirqal. Dan diletakkan ayat Al-Quran iaitu wa ya ahlal kitab
ta'alu ila kalimati sawa bainana wa bainakum, yang bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, daripada Muhammad bin Abdullah dan pesuruhnya kepada Heraklius. Wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu, iaitu kita semua tidak menyembah melainkan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak sekutukan dengannya sesuatu jua pun, dan jangan pula sebahagian dari kita mengambil akan sebahagian yang lain untuk dia jadikan orang-orang yang dipuja dan didewakan selain Allah. Maka Rasulullah memberikan ayat Al-Quran supaya orang non-Muslim membacanya dan diberi peringatan dan harus memperdengarkan ayat Al-Quran kepada non-Muslim berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun, yang bermaksud, dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengar Al-Quran ini dan tentanglah dia dengan nyanyi-nyanyian dan juga jerit-jeritan riuh rendah serta tepuk sorak, supaya kamu berjaya mengganggu bacaan ataupun menenggelamkan suara pembacanya. Maka adalah perlu kita memperdengarkan ayat suci Al-Quran kepada non-Muslim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, dengan tujuan untuk memberi peringatan kepada mereka agar mereka diberi hidayah, kerana Al-Quran adalah jampi ayat yang paling ampuh. Dan Imam Nawawi ada menyebutkan akan keharusan mengajar Al-Quran kepada non-Muslim jika kita mengharapkan dia untuk memeluk Islam ataupun mempunyai harapan untuk memeluk Islam. Sahabat semua, kita berbalik kepada Tok Sami Hindu tadi, yang mana dia membaca Al-Quran dan juga menjelaskan maksudnya kepada orang awam. Dia juga menjelaskan bagaimana Islam ni beriman kepada Allah dan juga Rasul. Maka sebenarnya ia bukanlah penghinaan, bahkan sebagai pendedahan kepada orang lain. Untuk mengetahui Al-Quran, ayat suci Al-Quran adalah kalamullah, pasti akan memberi kesan kepada sesiapa yang mendengarnya. Menjadi persoalan, adakah Tok Sami tadi beriman dan masuk Islam? Jawapannya tidak. Dia masih lagi berpegang kepada agamanya dan dia masih lagi Tok Sami besar di tempatnya. Bagaimana dia boleh tahu tentang Islam? Sahabat semua, sebenarnya Tok Sami ini adalah Sami besar di Madurai Atim, India, salah satu kuil Saibah Purba yang paling penting di Tamil Nadu. Dan Tok Sami ini bernama Arunagirinath, iaitu penerus generasi Tok Sami yang ke-292 di Madurai Atim, kuil yang berusia lebih daripada 1500 tahun. Dan sebelum dia menjadi Tok Sami, Arunagiri ini dia pernah belajar perbandingan agama, mengenai agama lain. Dia juga pernah bekerja sebagai wartawan, mengulas isu-isu politik dan juga isu semasa. Akhirnya dia melepaskan semua pekerjaannya dan belajar kerohanian, itu Saivism, dan dia mengambil alih tugas sebagai Adinam termuda di Madurai Adinam pada tahun 1975. Dan pada tahun 1980, Arunagiri ini dilantik tanpa bertanding sebagai Adinah Madurai selepas kematian Guru Maka Sanitan yang ke-291. Dan sebenarnya dia ini rajin belajar dan juga banyak melakukan perubahan. Dia juga membuat revolusi agama supaya semua kasta boleh datang ke Adinamat, dan beliau mengambil bahagian dalam festival Miladu dan program-program perayaan Christmas, dan juga menjaga keharmonian agama-agama lain, antaranya adalah Islam. Serta dia menyebarkan vegetarian ni bukan sahaja di Tamil Nadu tetapi di seluruh negara seperti Mauritius, Singapura dan juga Malaysia. Dan dia meninggal pada umur 77 tahun beberapa tahun lepas akibat sesak nafas. Jadinya video tadi itu pun dah lama, orangnya pun dah tiada, tapi ia disebarkan semula oleh orang lain. Sahabat semua, sebelum ini ada juga orang yang melakukan acah-acah baca surah tapi dalam bentuk miming. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud. Iaitu hanyalah gerakan mulut sahaja, dan berdasarkan penilaian kita ada unsur untuk melecehkan ayat Al-Quran. Walau bagaimanapun, kita tidak tahulah niat sebenarnya. Jika sekiranya pelaku tersebut bertujuan untuk menghina dan juga memperlekehkan Al-Quran, maka ia satu perbuatan yang tidak bermoral dan boleh mencetuskan ketegangan lah. Dan perkara seperti itu perlu dielakkan bagi memelihara keharmonian antara agama dan kaum. Kita mengambil positif perkara tersebut. Mungkin dia nak belajar dan juga nak menghafal surah tersebut, sehingga kan dia mengikut-ikut dan cuba berlatih. Sahabat semua, sememangnya Quran adalah untuk kita ambil panduan, pengajaran dan sebagainya, kerana ia adalah azimat yang besar kepada manusia. Al-Quran tidak pernah berubah walaupun 1444 tahun berlalu.
ia dihafal oleh ribuan umat Islam, ia dijaga, dan tidak ada kitab yang sebanding dengan Al-Quran. Tidak ada kesalahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Ia bermaksud sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang akan memeliharanya. Al-Quran juga adalah menjadi peringatan kepada kita yang mana manusia ini sering lupa dan juga lalai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Yang bermaksud, dan demi sesungguhnya kami telah pun mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan juga pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan juga pelajaran daripadanya? Maka kitalah yang jadikan Al-Quran sebagai panduan pengajaran dalam hidup kita. Semoga kita istiqamah membaca Al-Quran dan beramal dengannya, kerana Al-Quran adalah syafaat pada hari kemudian nanti kepada pembacanya. Sama-sama ambil pengajaran, orang non-Muslim pun belajar dan juga hafal ayat Al-Quran. Ini kan pula kita yang sebenarnya Muslim. Dan tidaklah kita menjadikan Al-Quran hanya sebagai perhiasan semata-mata berhabuk tanpa dibaca. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.